أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini dengan keizinan daripada Allah kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan di salah satu rumahnya, masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini senantiasa beroleh rahmah, barakah di dalam bimbingan petunjuk dan hidayahnya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa masjid dari teratas sampailah yang paling bawah, kerana menjayakan majlis ataupun program pada malam ini. Seterusnya mohon laluan sekiranya di hadapan saya adanya ulama-ulama, tuan-tuan guru, kiai-kiai, haji-haji, ustaz-ustaz yang ilmunya jauh lebih tinggi dan lebih banyak daripada saya, ahli-ahli akademik, doktor-doktor, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Bila kita nak berbicara persoalan yang besar, tajuk yang besar dan tema yang besar, pemikiran kita juga harus besar. Memandangkan tajuk malam ini ialah peristiwa akhir zaman, satu peristiwa yang pernah disabdakan, disebutkan, diceritakan menerusi hadis-hadis junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan membuka kitab-kitab hadis yang besar dan muktabar yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman, maka kita akan bertemu banyaknya keragaman peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah, yang mungkin sudah terjadi, yang mungkin telah terjadi, ataupun yang mungkin bakal terjadi. Banyaknya hadis-hadis berkisar dan berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Tetapi lebih awal, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada penilaian sejarah. Bila kita menyebut tentang sejarah, apakah sebenarnya yang menghidupkan sejarah itu? Setiap sejarah ini adalah bahan baku. Sejarah ini adalah bahan jumuk dan bahan mati. Kenapa saya menyebut demikian? Kerana dia adalah peristiwa lama. Dia adalah peristiwa lampau. Dia adalah peristiwa yang telah berlalu.
peredaran zaman telah meninggalkan waktu tersebut. Tetapi dalam mana-mana masyarakat, dalam mana-mana kaum, dalam mana-mana bangsa yang menghidupkan sejarah itu adalah roh penafsiran bagi sejarah itu. Maksud roh penafsiran bagi sejarah ialah bacaan bagi sejarah tersebut diulang-ulang. Dia direcycle setiap masa dan setiap waktu. Diambil iktibar, diambil manfaat dan kemudian diberi penafsiran bagi sejarah tersebut. Inilah roh yang menghidupkan sejarah. Kalau tuan-tuan tidak percaya, inilah yang menghidupkan kisah-kisah Nabi dan kisah para Rasul di dalam Al-Quran. Inilah kisah yang lebih banyak berada dalam hati dan jiwa umat Islam berbanding dengan sejarah yang lain. Kerana apa? Kerana kisah para Nabi dan kisah para Rasul ini diulang-ulang bacaannya. Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Quran, maka akan diulang kisah-kisah ini, difahami kisah-kisah ini, diambil manfaat kandungan-kandungannya, diambil iktibar pengajaran-pengajaran dan pelajarannya. Inilah yang menghidupkan roh kisah para Nabi di dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini dengan keizinan daripada Allah kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan di salah satu rumahnya, masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini senantiasa beroleh rahmah, barakah di dalam bimbingan petunjuk dan hidayahnya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa masjid dari teratas sampailah yang paling bawah, kerana menjayakan majlis ataupun program pada malam ini. Seterusnya mohon laluan sekiranya di hadapan saya adanya ulama-ulama, tuan-tuan guru, kiai-kiai, haji-haji, ustaz-ustaz yang ilmunya jauh lebih tinggi dan lebih banyak daripada saya, ahli-ahli akademik, doktor-doktor. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Bila kita nak berbicara persoalan yang besar, tajuk yang besar dan tema yang besar,
pemikiran kita juga harus besar. Memandangkan tajuk malam ini ialah peristiwa akhir zaman. Satu peristiwa yang pernah disabdakan, disebutkan, diceritakan menerusi hadis-hadis junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan membuka kitab-kitab hadis yang besar dan muktabar yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman, maka kita akan bertemu banyaknya keragaman peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah, yang mungkin sudah terjadi, yang mungkin telah terjadi, ataupun yang mungkin bakal terjadi. Banyaknya hadis-hadis berkisar dan berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Tetapi lebih awal, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada penilaian sejarah. Bila kita menyebut tentang sejarah, apakah sebenarnya yang menghidupkan sejarah itu? Setiap sejarah ini adalah bahan baku. Sejarah ini adalah bahan jumuk dan bahan mati. Kenapa saya menyebut demikian? Kerana dia adalah peristiwa lama. Dia adalah peristiwa lampau. Dia adalah peristiwa yang telah berlalu. Peredaran zaman telah meninggalkan waktu tersebut. Tetapi dalam mana-mana masyarakat, dalam mana-mana kaum, dalam mana-mana bangsa, yang menghidupkan sejarah itu adalah roh penafsiran bagi sejarah itu. Maksud roh penafsiran bagi sejarah ialah bacaan bagi sejarah tersebut diulang-ulang. Dia direcycle setiap masa dan setiap waktu. Diambil iktibar, diambil manfaat, dan kemudian diberi penafsiran bagi sejarah tersebut. Inilah roh yang menghidupkan sejarah. Kalau tuan-tuan tidak percaya, inilah yang menghidupkan kisah-kisah Nabi dan kisah para Rasul di dalam Al-Quran. Inilah kisah yang lebih banyak berada dalam hati dan jiwa umat Islam berbanding dengan sejarah yang lain. Kerana apa? Kerana kisah para Nabi dan kisah para Rasul ini diulang-ulang bacaannya. Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Quran, maka akan diulang kisah-kisah ini, difahami kisah-kisah ini, diambil manfaat kandungan-kandungannya, diambil iktibar pengajaran-pengajaran dan pelajarannya. Inilah yang menghidupkan roh kisah para Nabi di dalam Al-Quran.